Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. بسم الله. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada manhaj aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita berhenti pada muka surat 410, iaitu perbahasan kita berkenaan dengan sifat an-nuzul bagi Allah Azza wa Jal. Tapi perbahasan pada malam ni saya nak tangguh dulu. Kita nak pergi kepada perbahasan yang ada pada bab yang keempat. Sebab perbahasan ni dia panjang, dan saya rasa kalau saya bahas benda ni, sifat an-nuzul, sifat al-kalam, dia kena tekan suara tinggi. Jadi saya malah saya tak berapa nak bagi suara banyak sangat pada malam ni. Okay. Jadi malam ni kita pergi kepada muka surat 471, keutamaan Nabi Muhammad. Ini ialah bab yang keempat. Bab yang keempat berkaitan dengan kenabian. Jadi kebetulan kita berada pada bulan Rabiul Awal, dan ianya termasuk daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kita tengok dulu benda ni. Tambah pula di perlis ni memang kita sebut bulan Rabiul Awal ni sebagai Zikra ar-Rasul. Okay. Jadi malam ni kita tengok muka surat 471, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis kata, Asy-Syafi'i menjelaskan makhluknya yang terbaik, yang dipilih untuk menerima wahyunya, yang diseleksi untuk mengembang risalahnya, yang diutamakan atas seluruh makhluknya dengan membuka rahmatnya, yang dijadikan penutup kenabiannya, yang dijadikan untuknya apa-apa yang disampaikan kepadanya lebih umum daripada apa-apa yang disampaikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Kalau kita tengok pada perenggan ni saja, berapa banyak nota kaki yang diletakkan untuk menjelaskan beberapa perkara. Antaranya ialah nota kaki yang kelima, bila mana dia sebut makhluknya yang terbaik. Ini ialah kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya ialah terbaiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi telah membawa contoh kebaikan yang paling diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita baca Quran, kita akan tengok Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, pada pribadi Nabi Muhammad itu ada contoh yang terbaik, uswatun hasanah. Pertama, kalau kita tengok perkataan uswatun ni dua kali disebut dalam Al-Quran. Satu kepada Nabi Muhammad, yang kedua kepada Nabi Ibrahim. Perkataan uswatun ini dalam terjemahan bahasa Melayu dia akan beri terjemahan contoh ataupun suri teladan, model untuk buat baik. Tapi kalau kita tengok dari segi makna bahasa Arab, perkataan uswatun ni ialah misal fi fi'lil khairil marda, contoh untuk buat baik yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab banyak orang buat baik atas dunia ni, bukan hanya para nabi, ada orang biasa pun yang buat baik.
Tapi bila mana buat baik tu ditunjukkan oleh Nabi, tambah pula Nabi yang special istimewa ni, iaitu Nabi Muhammad, dia ada perbezaan buat baik dia dengan buat baik orang lain. Sebab buat baik yang ditunjuk oleh Nabi ni, contoh teladan yang ditunjuk oleh Nabi ni ialah contoh yang Tuhan redha. Banyak benda baik atas dunia, tapi belum tentu benda baik itu diredai oleh Allah Ta'ala. Benda baik itu ialah benda baik yang Allah Ta'ala suka. Tapi yang ada pada diri Nabi Muhammad ini ialah benda baik yang Tuhan suka, yang kalau kita contohinya, memang kita akan dapat seperti mana yang Nabi dapat. Taklah sampai darjat Nabi, cuma kita mendapat penyaksian mengikuti makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau kita ikut contoh baik orang lain, kita akan dapat kalau benda tu kena dengan apa yang diredai oleh Tuhan. Tapi yang pastinya kalau ikut Nabi, dia direct, kita akan mengikuti perbuatan baik yang ditunjukkan oleh Nabi, dan itu diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i dia sebut makhluknya yang terbaik, yang dipilih, istafa, maksudnya Allah Ta'ala telah pilih. Sebab tu kita sebut nama Nabi ni Muhammadil Mustafa, Muhammad yang dipilih. Al-istafa tu maksudnya ialah sesuatu yang terpilih daripada kalangan yang terbaik. Jadi daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i yang dah kita tengok tadi tu, bila mana dia kata makhluknya yang terbaik, yang dipilihnya untuk menerima wahyu, diseleksi untuk mengembang risalahnya, yang diutamakan atas sekalian makhluknya dengan membuka rahmatnya, yang telah dijadikan dirinya tu penutup kepada para nabi yang lain, dan menjadikan dirinya tu lebih umum, maknanya lebih luas berbanding nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Sebab nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, mereka dikhususkan pada kaum tertentu, mereka tak cover kaum lain. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sebut wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak dihantar kamu, diutus kamu wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat kepada sekalian makhluk. Bukan hanya manusia, tapi juga jin, tapi juga tumbuh-tumbuhan, tapi juga haiwan di situ. Dan segala benda lah yang ada atas dunia ini menyaksikan akan kerasulan Nabi Muhammad dan juga kenabiannya. Maknanya Nabi ini membawa rahmat yang sangat luas. Kemudian muka surat 472, apa yang dia sebut? Dia kata yang ditinggikan sebutan namanya bersama sebutan namanya di dunia, yang memberi syafaat, yang diberi syafaat di akhirat, yang paling utama di antara makhluknya dari segi kejiwaan, yang paling kompleks, memiliki seluruh etika yang diredainya dalam agama dan dalam kehidupan, dan yang paling baik dari segi nasab dan kediamannya adalah Muhammad, seorang hambanya dan rasulnya. Maknanya ini masih lagi daripada kalam Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala telah tinggikan nama Nabi, seperti mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa rafa'na laka dhikrak, kami jadikan nama kamu wahai Muhammad disebut, diangkat sebutan itu. Tuan-tuan boleh bayang, dalam syahadah kita sebut nama Nabi, dalam azan nama Nabi dikumandangkan, dalam selawat, dalam salat kita nama Nabi digandingkan, bahkan disebut sebagai selawat yang utama untuk kita berselawat pada waktu itu, sebab dia dalam salat, waktu yang terbaik untuk kita berselawat iaitu dalam salat. Cuma nak sebutnya ialah ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini ialah daripada kalangan umatnya. Sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia Al-Kubra, dan juga diriwayatkan daripada riwayat-riwayat yang lain, banyaklah riwayat-riwayat yang lain. Satu doa yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, dikatakan perawinya ni ialah Abdullah bin Mas'ud, iaitu doa yang berbunyi Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa tawaffani ala millatihi wa a'idhni min mudillatil fitan. Allahumma ahyini
ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa tawaffani ala millatihi wa a'idhni min mudillatil fitan. Apa maksud doa ni? Ya Allah, hidupkan aku untuk mengikuti sunnah Nabi-Mu. Wafatkan aku di atas agama yang dibawa oleh Nabi-Mu ini. Dan lindungi aku, jauhi aku daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau nak minta lindung daripada fitnah, jangan minta lindung pada fitnah semata-mata, tapi minta lindung daripada fitnah yang menyesatkan. Sebab kalau minta lindung pada fitnah, semua kita ni duduk dalam fitnah. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam surah At-Taghabun Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu fitnah. Fitnah secara umum. Semua orang ada harta, tambah zaman sekarang. Harta ni bukan mesti kena ada kepemilikan 10,000, 100,000. Orang yang ada duit dalam dompet dia, dia ada RM10, dia ada RM5, dia ada harta. RM10 dan RM5 itu ialah fitnah yang dia bawa ke mana-mana. Orang yang ada anak, anak tak semua orang ada. Tapi ada orang yang dia ada anak, anak dia tu yang duduk dalam rumah dia tu, yang dia makan sekali dengan dia tu, itu ialah fitnah. Tapi fitnah ni tak ada masalah. Yang pastinya kita menguruskan dia supaya tak jadi fitnah yang buruk. Sebab hakikatnya semua kita ni berada dalam fitnah. Tapi dalam doa ni kata Abdullah bin Mas'ud, wa a'idhni, aku bermohon padamu daripada mudillatil fitan, fitnah yang menyesatkan. Kita ada harta, harta tu waktu dia datang pada kita. Tuan-tuan, kita kerja, ada gaji. Sebelum kita guna gaji tu, sebelum kita guna duit tu ialah fitnah pada kita. Cuma kita yang tak menjadikan fitnah tu menyesatkan. Semua orang yang ada harta ni, dia akan disoal. Dia akan disoal. Sebab tu dalam hadis Nabi menunjukkan bagaimana keadaan orang di padang mahsyar. Dia akan disoal walaupun pada suku dirham, bukan suku dinar. Suku dirham ni lagi sikit pada suku dinar. Suku dinar tu banyak. Maknanya setiap perolehan dia akan disoal siasat. Tapi bukanlah makna kata dia disoal siasat tu dia mesti salah. Tapi nak katanya semua kita ni akan berhadapan dengan situasi itu, fitnah. Kepemilikan yang Tuhan beri pada kita, kita dapat dengan cara halal pun Tuhan akan tanya. Apatah lagi dapat dengan cara haram, Tuhan akan tanya. Dan of course, orang yang ditanya dengan pendapatan yang haram, dia akan lebih rasa cuak, dia akan lebih rasa takut lah. Cuma nak katanya, doa ni tuan-tuan boleh tengok dalam live balik nanti, boleh jadikan sebagai doa amalan harian kita. Nak baca bila-bila pun tak apa, dia tak ada waktu khusus. Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian riwayat dia tak letak Muhammad, dia letak sallallahu alaihi wasallam terus. Sebahagian riwayat Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sebut nama Nabi. Wa tawaffani ala millatihi. Wafatkan aku di atas agama yang dibawa oleh Nabi ini. Dan lindungi aku, wa a'idhni min mudillatil fitan, daripada fitnah yang menyesatkan. Ini ialah doa yang baik supaya kita harap Allah Ta'ala jadikan hidup kita daripada hari ini, saat ni, sampailah habisnya ajal kita, tamatnya umur kita, kita berada di atas nak ikut apa yang Nabi tunjukkan. Nak jadi diri kita ni berkeahlian di atas sunnah Nabi tu. Ada penyaksian mana-mana sunnah Nabi yang kita buat. Dan kita minta supaya kita ni dijauhkan daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Sebab antara fitnah yang menyesatkan dan fitnah yang mengelirukan ialah perasan diri cinta Nabi tapi sangat anti pada sunnah Nabi. Tak boleh nak buat, bahkan selalu petikai. Ini ialah cinta-cinta yang palsu, perasaan-perasaan yang menipu. Dan kita kena tahu, supaya Allah Ta'ala jadikan diri kita ni, bila mana kita nak ikut sunnah Nabi ni, ikutlah sunnah yang betul, ikutlah sunnah yang utama. Itu benda penting. Kemudian kita tengok apa lagi kata Imam Asy-Syafi'i. Dia datangkan beberapa dalil, muka surat 473. Dalil daripada surah At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ialah ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri, iaitu daripada jenis manusia, daripada bangsa Arab. Azizun alaihi. Azizun alaihi itu maksudnya dia ialah satu orang yang mulia, yang diadakan pada diri dia, kemuliaan yang ada pada diri dia. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Dan Nabi ni sangat-sangat menginginkan supaya umat dia ni berada dalam keadaan baik. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dia nak sangat tengok semua umat dia ni mukmin dan raufur rahim. Dia satu orang yang penyantun dan satu orang yang penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ayat 128 surah At-Taubah ni, Allah Ta'ala nak cerita antara sifat Nabi ni, Nabi nak tengok umat dia follow semua apa yang dia bawa. Sebab tu saya bagi doa tu tadi. Sebab yang nak menjadikan diri kita boleh follow apa yang Nabi bawa ni, apa yang Nabi contohkan, ialah dengan kudrat yang Allah Ta'ala beri. Ini benda yang kita kena bersetuju macam-macam mana pun. Kuat mana kita, cerdik mana kita, belum tentu direzekikan untuk ikut sunnah Nabi. Ada daya upaya yang kita kena sedar bahawasanya daya upaya tu datang daripada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok sunnah yang paling simple, Nabi kata idza sami'tumul muadzin, bila mana kamu tengok azan dikumandangkan oleh muadzin, fayaqulu misla ma yaqul, kamu sebut macam mana yang muadzin tu sebut. Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi bila mana sampai dekat hayya 'alatain, hayya 'alatain ni ialah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, fa 'alaika an tuhawqil, ke atas kamu untuk menyebut hauqalah. Hauqalah ni maksudnya ialah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang sabit untuk itu sebut. Kenapa kena sebut macam tu? Waktu ayuhlah menuju kepada salat, ataupun marilah menuju salat, marilah menuju kejayaan. Kenapa kena sebut macam tu? Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia sebut, kenapa kita kena sebut macam tu? Nabi suruh kita sebut macam tu. Kerana kita kena akur, kita kena sedar yang menggerakkan semua kudrat kita ni untuk datang salat ialah daripada Allah Ta'ala, yang menjadikan hati ni untuk pergi. Sebab tu dalam Quran sebut fasanuyassiruka lil yusra, kami akan mudahkan kamu pada benda yang akan kami mudahkan. Ada orang dia sahut panggilan, dia dengar azan, dia sahut panggilan. Dan kita telah menyebut satu kalimah yang besar, hauqalah ni ataupun la haula wala quwata illa billah ni ialah satu kalimah yang luar biasa. Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad, kanzun min kunuzil jannah, ianya ialah satu perbendaharaan yang ada dalam syurga. Maknanya la haula wala quwata illa billah ni ialah satu perkataan yang kalau sebut betul, hayati betul, orang tu akan ada bahagian di syurga, dan bahagian dia bahagian yang sangat bernilai, dia akan dapat balasan. Sebab tu ada satu riwayat ni disebutkan oleh Tirmizi, Abu Daud, pada menyatakan kelebihan menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebut yang tu je. Ada satu orang sahabat tua, dia ni tua, dia tak larat pergi perang Uhud, dia hantar anak dia untuk pergi perang Uhud. Nabi SAW bila mana ada orang-orang muda yang nak join perang, Nabi akan tanya, ada mak ayah tak kat rumah? Kalau ada mak ayah, khidmat pada mak ayah dulu. Tapi kalau mak ayah izinkan untuk join perang, tak apa, kamu boleh izin, kamu dapat join. Jadi anak lelaki dia ni telah join perang Uhud. Kita tahu perang Uhud kalah, orang Islam kalah. Bila mana orang Islam bertempiaran lari, para sahabat ni lari,
Ada sebahagian mereka ditangkap oleh Quraisy sebagai tawanan. Sebahagian. Yang ditangkap salah seorangnya ialah anak kepada sahabat yang tua ni. Sebab dalam riwayat tak sebut sahabat ni siapa. Jadi dia ni duk tunggu anak dia di Madinah. Orang lain balik. Kebanyakan yang balik ni cedera. Cedera teruk. Dengan sebab kekalahan dan orang kata apa, suasana perang Uhud tu yang memang suasana yang cemas. Bukan mudah lah suasana pada waktu tu. Dia pun pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, anak aku tak ada. Yang balik-balik ni tak ada. Lepas tu dia tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak buat? Risau, seorang ayah dia risau anak dia. Sebab cari dalam kalangan tentera yang mati syahid, tak ada, anak dia tak ada. Jadi mungkin yang paling kuat sekali ialah dia jadi tawanan lah. Yang paling kuat. Tapi Nabi tak tahu betul atau tidak dia jadi tawanan ni. Akhirnya dia tanya Nabi, nak buat apa? Nabi kata, aksiru min qaul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyakkanlah untuk sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebahagian riwayat sebut ista'in bi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta tolong dengan Tuhan dengan sebut kalimah tu. Akhirnya dia dengan isteri dia ni tak tahu nak buat apa. Anak dia tak balik. Dia balik rumah, dia beritahu dekat isteri dia, Nabi sebut-sebut yang ni. Dia orang pun sebut dalam keadaan hati berharap supaya Tuhan berilah jawapan, bantulah. Sehinggalah kedua-dua ni, pasangan suami isteri ni tertidur kerana letih duk sebut banyak kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Letih dah sebut. Tidur sampai tengah malam. Tiba-tiba orang ketuk pintu. Ayah dia bangkit, lelaki tua ni bangkit, sahabat ni, dia ketuk pintu. Ada orang ketuk pintu. Dia buka, ternyata yang balik tu ialah anak dia. Anak dia balik. Waktu anak dia balik, ayah dia tanya, pergi mana? Dia kata dia ditawan oleh Quraisy. Quraisy tawan dia. Tapi bila mana Quraisy letak dia di tempat penahanan tu, kena ikat semua rantai semua ni, kena pasung siap. Aku berharap pada Allah Azza wa Jal, kalau Tuhan nak tolong, Tuhan akan tolong. Pada masa yang sama, anak ayah dia kat rumah tu duk sebut la haula wala quwata illa billah lah. Okay. Sampai satu keadaan, dia kata, benda pelik berlaku. Rantai tu menjadi longgar. Dia terbuka. Kemah, asal-asalnya kemah. Kejap elok ikatan tu. Akhirnya longgar sehingga aku boleh keluarkan kaki aku, tangan aku, dan aku lari pada tawanan. Tuan-tuan, kita perlukan keyakinan dalam bab ni. Kalau tuan-tuan yakin ada masalah apa dalam hidup, tuan-tuan sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab last sekali kita kena, orang kata apa, deal dengan kita ni tak mampu nak buat apa dalam hidup. Kita terpaksa kembali kepada Tuhan. Dialah zat yang memberikan jalan keluar pada semua benda masalah dalam hidup, hatta benda kecil hinggalah ke benda besar. Sebab tu dalam riwayat menyebutkan para sahabat ni ada masalah apa pun dia orang akan minta pada Tuhan dulu. Tuan-tuan tengok ada sebahagian riwayat sebut sahabat ni tali selipar ni putus. Tali selipar ni putus. Bila mana sandal tu putus, kasut tu putus, minta pada Tuhan, ya Allah gantikanlah ataupun mudahkanlah urusan aku untuk dapat alas kaki yang elok. Tapi satu benda kita kena faham. Sahabat waktu dia sebut macam tu, waktu dia berdoa, dia bukan sedang menunggu keajaiban. Dia bukan duduk diam, tunggu tengok kok-koklah tali tu bersambung sendiri ke. Tak akan terjadi benda tu. Apa akan jadi? Mungkin Tuhan akan mudahkan dia dapat upah kerja dia ke, sehingga dia boleh beli kasut yang baru ke. Cuma nak katanya, mula-mula kena satu-satu benda yang membantutkan urusan kita, pihak pertama yang dia nampak dalam kepala dia ialah Allah Ta'ala dulu untuk dia beritahu. Tak nampak pihak lain. Ini ialah jiwa yang telah ditarbiah oleh Nabi. Ini ialah kumpulan manusia yang terbaik yang telah ditarbiah oleh Nabi untuk mempunyai keyakinan yang sangat tinggi pada Tuhan. Dalam masa yang sama mereka meraihkan asbab.
Nak dapat pertolongan Tuhan ni kena ada sesuatu lah, kena ada usaha. Nak pergi perang pakai baju besi, Allah Ta'ala kita minta kemenangan, kepada Allah kita minta kemenangan, tapi usaha supaya kita ni tak tertewas, tak kalah, lebih berfokus, ada senjata, ada baju besi. Ini semua benda usaha-usaha yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi pertolongan itu datang bukan kerana benda tu semata-mata, tapi kerana keyakinan. Jadi Nabi ni, dia nak kepada kita, semua umat dia ni yakin pada Tuhan. Itu yang paling aula dulu, itu yang paling utama dulu. Okay. Kemudian dia datangkan lagi dalil daripada surah Asy-Syura ayat yang ke-7. Antara tugas Nabi ni ialah litunzira ummal qura wa man haulaha, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah ini dan juga penduduk negeri-negeri di sekelilingnya. Ummul Qura tu merujuk kepada Makkah Al-Mukarramah. Wa man haulaha merujuk kepada sekitar bumi Mekah, termasuklah kita sekarang ni pun. Itu antara keutamaan Nabi. Muka surat 474. Dalil-dalil yang lain. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Allah Ta'ala sebut antara tugas Nabi Muhammad ni ialah wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Ayat ni Allah Ta'ala perintah pada Nabi untuk beri peringatan kepada keluarga yang terdekat. Dalam masa yang sama, kita yang baca ayat ni, adakah berpada dengan orang kata apa, semata-mata kita faham ayat ni untuk Nabi? Tak. Ayat ni juga membawa maksud dan membawa perintah pada kita, untuk kita pun kena ada usaha untuk memberi contoh dan memberi ancaman, memberi peringatan kepada ahli keluarga terdekat. Sebab sebaik-baik kumpulan sasar untuk membawa agama ni ialah family kita. Tapi dalam masa yang sama, kita kena berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini benda jiwa berdoa ni, perasaan nak berdoa ni adalah benda yang hampir hilang di kalangan orang Islam sekarang. Tadi ada satu orang hantar mesej dekat saya. Dia satu orang yang kita kira ada jawatan yang elok lah, kerja elok. Dia ni pernah menyumbang untuk pembangunan KUIP, terutamanya dana wakaf. Sebab saya di KUIP ni memang saya jaga dana wakaf Jamalul Lail ni, untuk kata apa, untuk kegunaan wakaf ilmu, apa-apa sajalah, beasiswa apa semua, itu dalam jagaan sajalah. Okay. Dia pernah sumbang dalam amount yang agak banyak lah, tapi ada orang lain bagi banyak lagi pada dia. Cuma dia ni antara yang menyumbang. Okay. Tadi dia hantar mesej, dia kata, "Ustaz boleh tak bagi dalil-dalil untuk saranan berwakaf ni? Dalil daripada hadis cerita para sahabat yang berwakaf." Sebab dia nak bagi dekat adik-beradik dia yang duduk dan bekerja di luar negara, di negara Eropah. Sebab dia ni, family dia ni, mak dia dah meninggal, family dia ni dah bersetuju nak wakafkan rumah peninggalan lah, rumah peninggalan mak dia. Tapi tiba-tiba adik-beradik dia yang tua ni, yang duduk luar negara ni, bila mana dah setuju, tiba-tiba jadi sayang, tak nak bagi. Jadi terbantuklah hasrat nak wakaf tu. Jadi dia tanya, boleh bagi dalil? Saya tak jawab lagi sebab hari ni saya banyak urusan sikit. Cuma saya bercadang lah, cadangan nak jawab ni lah. Kalau dia dengar elok lah, kalau dia tak dengar saya kena tulis balik. Okay, sebab dia tanya kat WhatsApp. Okay. Pertama sekali, saya boleh bagi dalil macam-macam ayat Quran, tapi benda yang paling besar sekali kita kena sedar, untuk jadikan orang ni dia boleh tunduk pada dalil, ialah ikhlasnya orang yang menyampaikan dalil itu dulu. Ini benda paling mustahil. Ini ialah perkara yang sangat mustahil. Sebab tu tuan-tuan, kita nak minta manusia ni supaya dengar kata kita, kita kena minta kepada pihak yang memegang hati manusia, iaitu Allah Ta'ala sendiri. Sebab tu saya katakan, kalau ada menghadapi masalah macam ni, family ni, cara dia lah tuan-tuan kena bagi tahu dekat Tuhan dulu.
Bagi tahu dekat Tuhan, ya Allah, adik-beradik aku ni kerah betul hati dia. Engkaulah Tuhan yang memegang ubun-ubunmu. Engkaulah Tuhan yang memegang hatinya. Lembutkan hati dia untuk tunduk kepada suruhanmu, untuk menjunjung sunnah Nabi. Beritahu dekat Tuhan. Tengok waktu mana yang aula untuk kita beritahu, iaitu waktu salat tahajud. Merintih. Sebab tu Tuhan ni dia nak tengok hamba dia merintih. Merintih ni bukan menangis semata-mata. Merintih ni ialah fokus waktu berdoa tu, dan memang kita berikan pengharapan yang sebesar-besarnya pada Tuhan. Sebab tu orang sekarang dia merungut. Saya dah bagi tahu macam-macam, tapi dia ni tak nak dengar. Contoh kalau ada masalah adik-beradik, saya dah bagi tahu macam-macam, ustaz dah bagi link kuliah, tapi kalau tengok last kali kita cek, tiada peruntukan berdoa menyebut nama kawan tu secara khusus, supaya Allah Ta'ala yang menguruskan hati dia. Sebab tu dakwah yang paling terbaik ialah kita memberikan usaha kita untuk berdoa kepada orang tu. Tuan-tuan tengok, orang merungut pemimpin ada problem, orang merungut adik-beradik problem, orang merungut pasangan dia problem, orang merungut tempat kerja dia problem, orang merungut orang sekeliling dia masalah. Apa penyelesaian pada semua benda ni? Beri masa pada Tuhan untuk beritahu semua masalah ni. Tuan-tuan mungkin boleh tanya ustaz, macam mana nak buat? Ustaz tu pun kata ini dalil daripada hadis Nabi, ni dalil daripada ayat Quran. Dia boleh bagi dalil, tapi yang paling terbaik ialah orang yang menghadapi masalah itu sendirilah yang mengadukan benda tu pada Tuhan. Tuan-tuan cubalah, benda dia jadi, tapi kenakan keyakinan. Saya kata sebab pengalaman peribadi saya sendiri. Kita serabut tak ke mana pun, last sekali kita kena bangkit malam dan beritahu pada Tuhan, ya Allah, aku tak tahu nak buat apa hari ni. Sebab Tuhan memang dia nak tengok kamu bersimpuh. Kadang-kadang Tuhan jadikan kita stuck kena masalah ni sebab kerana kita lama tak berdoa dengan dia. Kita lama tak beri waktu dengan dia. Sebab tu antara amalan yang disebutkan oleh para ulama Nabi suka buat ni ialah menyendiri untuk berdoa pada Tuhan, ataupun istilah disebut al-khalwah. Al-khalwah ni maksudnya duduk seorang-seorang, beritahu, berdialog dengan Tuhan, beritahu dalam doa, dengan adab-adab doa lah, dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa syak, tanpa ada rasa jadi ke tak jadi ni. Kalau benda-benda yang macam ni ada, memang tak membantu doa kita. Jadi benda tu penting. Jadi saya nak beritahu, tuan-tuan ada masalah apa, tuan-tuan bagi tahu dekat ustaz. Ustaz tu pun tak selesai, masalah dia pun banyak. Dia pun tak selesai. Dia sendiri pun banyak masalah tak selesai. Sebab ada ustaz, dia ceramah ke orang, dia tak buat pun apa yang dia ceramah. Na'udzubillah, ini keadaan yang teruk. Sebab tu kau tengok kadang-kadang sebahagian ustaz ni dia bercakap tak bekas perkataannya. Dia mungkin boleh berretorik sehebatnya di sini, dia bawa cerita asar ulama ni, tapi kalau dia tak amal, tak membekas pada hati orang yang dengar. Inilah benda penting untuk orang yang berceramah. Sebab tu dakwah yang paling terbaik ialah dakwah bilhal, dakwah dengan perilaku kita. Kita buat, kita akan tengok kesannya. Satu lagi yang diperlukan ialah bersabar. Jangan tergesa-gesa. Sebab benda ni perlu masa. Sebab benda ni telah dilalui oleh nabi-nabi yang terdahulu. Jadi datangnya nabi ajar pada kita beritahu dekat ahli keluarga terdekat. Nak beritahu dekat ahli keluarga terdekat ni, dia lebih payah dan berat berbanding beritahu dekat orang luar. Keluarga terdekat ni termasuklah mak ayah sendiri. Nak tegur mak ayah, dia tak akan sama dengan tegur orang luar. Tak akan sama. Tuan-tuan tak akan boleh guna laras bahasa yang tinggi untuk mak ayah. Macam-macam mana pun tak boleh. Sebab itu ialah tuntutan syariat. Tak boleh. Jadi apa cara yang kita boleh buat? Doa. Last sekali. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni ialah tonggak ataupun ibadah yang paling besar. Dalam semua ibadah ni, doa. Salat tu pun sendiri ialah himpunan doa-doa. Salat yang kita duk buat ni. Jadi ini benda yang penting ustaz. Sebab tu doa yang saya bagi dekat tuan-tuan tadi, yang awal tadi, yang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Al-Baihaqi, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku untuk ikut sunnah Nabi,
Antara sunnah Nabi yang kita kena ikut apa dia? Bersabar dalam berdoa. Ini penting. Ini penting. Tuan-tuan ada masalah apa-apa, tuan-tuan sebut. Tuan-tuan tak puas hati dengan Perdana Menteri, tuan-tuan doa malam-malam, tuan-tuan sebut nama dia. Ini penting. Daripada tuan-tuan pumpang-pumpang dekat media sosial, dia tak peduli pun. Dia tak peduli. Tapi kalau tuan-tuan sebut kepada Allah Ta'ala yang akan bolak-balikkan hati dia. Inilah pengamalan ulama' dulu-dulu. Bila mana ada masalah dalam kerajaan, ada masalah dalam family, ada masalah hidup, beritahu pada Tuhan. Tuan-tuan tengok Abu Daud. Abu Daud ni anak murid pada Imam Ahmad. Waktu tok guru dia, Imam Ahmad ni, berhadapan dengan fitnah khalqul Quran, dia risau, takut tok guru dia ni ikut arus masa, kata juga Quran tu makhluk. Dia risau. Dia takutlah tok guru dia, sebab Imam Abu Daud ni sangat-sangat mengidolakan Imam Ahmad bin Hanbal. Hampir semua kehidupan Imam Abu Daud mengikuti daripada kehidupan Ahmad bin Hanbal. Daripada cara pakaian, daripada cara hidup, jalan tak pakai selipar, tak pakai kasut. Ini kebiasaan Imam Ahmad. Dan Abu Daud pun tiru. Waktu fitnah khalqul Quran tu, waktu pemerintah dah tangkap dia, dia takutlah tok guru dia kata, sebab teruk sangat kena pukul, kena penjara. Dia risau takut kawan ni kata, takut tok guru dia yang dia sayang ni mengaku juga kata Quran tu makhluk. Akhirnya apa yang dia buat? Dia berdoa pada Allah di malam hari, jadikanlah guru aku Ahmad bin Hanbal ni tetap dengan pendirian dia. Sebab tu waktu bertukarnya kerajaan, maknanya naik khalifah yang tak berpegang dah dengan kepercayaan Quran ni makhluk, Imam Abu Daud ni pergi jumpa anak Imam Ahmad. Waktu tu Imam Ahmad ni tak larat dah. Dia dah tua sangat dah. Dia dah kena macam-macam hentaman dan pukulan dah dalam penjara, sehingga jam dia punya bahu dia ni. Pergi jumpa anak dia, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Daud beritahu, dia kata, wahai Abdullah, ketahuilah ayahmu daripada 6 orang yang aku berdoa tiap-tiap malam supaya teguh pendiriannya. Itu je cara dia lah sekali. Tuan-tuan tengok cerita Imam Ahmad tu, keteguhannya. Ada orang-orang lain yang mendoakan dia. Sebab tu tuan-tuan nak tengok sesuatu perubahan, kita terpaksa deal. Hakikatnya kita tak ada daya upaya. Sebab tu besarnya kalimah la haula wala quwata illa billah, menunjukkan kepada kita bahawasanya tiada apa-apa yang kita boleh buat atas dunia. Hatta pasangan kita yang kita tidur sebelah dia, apa yang ada dalam hati dia kita tak tahu. Kita tak boleh nak ejar, awak jangan fikir macam ni. Kita boleh kata, tapi dia nak fikir juga. Jangan sangka buruk-buruk pada saya. Saya tak buat benda tu. Tak guna. Kalau dia nak buat, dia akan buat. Kalau dia nak fikir, dia akan fikir. Tapi apa yang kita boleh buat? Kita berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah pasangan aku ni penyejuk mata, seperti mana yang dia ajar dalam Al-Quran. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa nama doa tu? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Tuan-tuan boleh baca doa tu, tak payah modify apa, baca terus, tuan-tuan akan dapat. Wahai Tuhan, jadikanlah isteri kami dan anak-anak kami ni penyejuk mata. Penyejuk mata ni maksudnya apa? Kita tengok dia bukan punca masalah. Bahkan kita ada masalah, kita terpaksa tengok muka pasangan kita, terpaksa tengok muka anak kita, masalah yang kita hadapi tu hilang. Dan dalam doa yang sama, Tuhan suruh kita sebut, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa ini imam, contoh. Jangan jadikan kami pengikut, jadikan kami contoh. Ini ialah tingginya cita-cita dan kemahuan orang yang nakkan kebaikan. Dia nakkan dia ni jadi orang yang paling terbaik untuk buat sesuatu. Jadi bila mana kita tengok diri Nabi Muhammad ni, kita akan nampak banyak benda yang kita kena belajar daripada nak ikut sunnah Nabi tu. Selain daripada sunnah-sunnah yang kita maklum lah, antaranya ialah kita menyoroti kehidupan Nabi. Waktu Nabi menghadapi sesuatu, Nabi buat apa? Waktu Nabi duduk dalam keadaan ni, macam mana Nabi menanganinya? Sebab tu study terhadap sirah Nabi ni mustahab. Mempelajari sirah Nabi ni mustahab.
Sebab tu apa nama ni, Al-Imam Ibn Qayyim, dia ada tulis satu kitab berkenaan dengan kehidupan Nabi Muhammad yang terakhir. Sebelum kitab tu antara kitab terakhir lah, kitab di hujung usia dia tulis. Tujuan ni ialah apa? Tujuan ialah untuk tunjukkan kepada orang-orang lain akan datang, waktu Nabi ni ada menghadapi sesuatu masalah, apa Nabi buat. Kita tengok satu lagi dalil. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar sesuatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Ini juga antara tugas Nabi, iaitu Nabi ini memberi peringatan melalui Al-Quran kepada kaumnya. Sebab tu antara benda yang paling terbaik untuk kita lakukan sebagai umat Nabi, menghayati apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab dengan menghayati apa yang dalam Al-Quran itulah akan menjadikan diri kita follow Nabi secara keseluruhannya. Kita bagi leluazan dulu, lepas tu kita akan bagi kesimpulan. Tadi saya ada sebut tentang kitab yang ditulis oleh Ibn Qayyim kan. Kitab tu nama dia Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Tuan-tuan cari yang terjemahan, tuan-tuan baca. Dia banyak jilid sikit, tapi sekarang dia dah ada ringkasan dia. Biasanya yang Indonesia lah banyak buat. Okay. Cuma buku tu bagus. Sebab apa? Imam Ibn Qayyim tulis kitab Zadul Ma'ad ni dalam perjalanan haji daripada Syam ke Mekah. Perjalanan buat haji. Dalam perjalanan tu dia tulis kitab tu. Kitab tu rasanya cetakan Arab 4 jilid ataupun 5 jilid sekarang. Zadul Ma'ad ni. Tuan-tuan boleh bayang betapa masaknya ilmu Ibn Qayyim ni. Dia tulis waktu tengah berjalan, tanpa ada rujukan. Kalau kita baca Zadul Ma'ad, kita akan tengok dia datangkan riwayat tu komplit, sedangkan rujukan terhad tengah duk berjalan. Tapi tujuan dia tulis buku tu, kalau kita tengok dalam pendahuluan buku tu, ialah untuk dia tunjukkan kepada orang-orang yang membaca bukunya selepas daripada zaman dia lah sampailah zaman kita sekarang ni, supaya bila mana kita tengok sirah Nabi ni bila mana berhadapan dengan pilihan sesuatu, Nabi pilih apa? Ada 2 pilihan. Nabi akan pilih macam mana. Dan yang kedua ialah buku tu dia nak tunjuk kepada kita cara Nabi menyelesaikan masalah dalam hidup. Waktu Nabi berhadapan dengan situasi ni, Nabi buat apa? Cuma kalau tuan-tuan baca, Nabi ni, hidup Nabi dengan doa memang tak pernah terpisah. Apa-apa saja.
malam sebelum perang Badar. Esok perang Badar, malam tu Nabi telah bangun awal untuk berdoa. Dalam doa Nabi tu, Nabi telah merintih pada Tuhan. Antara doanya dalam riwayat disebutkan, doa Nabi, Allahumma in tu'bad hadhihi al-isabah, ya Allah, sekiranya engkau celakakan kumpulan yang 300 lebih ni, falan tu'bad ba'dal yaum, tak akan ada orang yang menyembah kamu atas muka bumi. Doa ni ada perbahasan sikit di kalangan para ulama. Adakah doa Nabi ni bersifat demand? Maksudnya Nabi minta sesuatu? Tak. Nabi bukan nak bersikap kurang ajar dengan Tuhan, tapi Nabi nak beritahu kebimbangan dia. Kalau yang 300 lebih ni Jahannam dibantai dengan 1000 tentera Badar tu, 1000 Quraisy Badar ni, maka aku risau atas muka bumi ni tak ada orang-orang yang menyembah kamu lagi. Bukan dia minta, wahai Tuhan, kena tolong macam mana pun. Nah, bukan itu maksud dia. Okay, tapi memang Tuhan akan tolong. Cuma Nabi ni jiwa dia. Sebab tu kau tengok dalam surah Al-Maidah, kalau saya tak silap, waktu Nabi dengan Abu Bakar dalam gua Thaur tu bersembunyi waktu perjalanan hijrah, kan Tuhan sebut dalam Al-Quran, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana dua orang duduk dalam gua tu, dia orang berimpit, Nabi dengan Abu Bakar ni berimpit. Abu Bakar ni takut ada satu orang tunduk kepala, dia jenguk lubang tu, mesti akan nampak. Lalu kata Nabi, la tahzan, jangan sedih, Tuhan bersama dengan kita. Waktu Nabi sebut tu, para ulama bahas, sebab situasi yang sama berlaku pada Nabi Musa. Waktu Nabi Musa berimpik dengan kaum dia nak pergi dak Palestin ni, kita dah selamat menyeberangi Laut Merah ni, Tuhan perintah suruh masuk ke Palestin berperang dengan satu kaum, dan Tuhan dah janji, kalau kamu berperang dengan Al-Jabbari ni, kamu akan menang. Cuma Yahudi ni dia ada masalah, dia menakut. Lalu kata Nabi Musa, inna rabbi sayahdin, Tuhan aku memberi hidayah pada aku, jomlah kita pergi. Ada beza bunyi doa Nabi dengan doa Nabi Musa. Nabi Musa dia sebut inna rabbi, sesungguhnya Tuhan aku. Tapi Nabi Muhammad, innallaha ma'ana, lain. Dia punya bentuk situasi tu sama, tak tahu nak buat apa dengan orang, sebab kita memang tak ada daya upaya. Tapi para ulama sebut, Nabi Musa dia sebut Rabbi, Nabi Muhammad dia sebut Allah. Ada beza. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia ialah apa perasaan Nabi Musa dan perasaan Nabi Muhammad ketika mana dia berdoa. Perasaan Nabi Musa, dia takut, dia tak tahan sabar, dia nak marah lagi. Sebab tu dia sebut Rabbi, Tuhan aku. Sesungguhnya Tuhan aku akan beri hidayah pada aku, supaya Tuhan jadikan aku ni kuat nak tahan degilnya Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad dia fikir apa? Dia fikir agama, dia tak fikir diri dia. Sebab tu dia sebut Allah, Tuhan akan jaga agama ni. Kalau kita musnah pun, maknanya dia nak beritahu dekat Abu Bakar, kalau kita kena tangkap pun, agama ni akan tersebar macam mana pun, jangan risau. Tapi kalau Tuhan nak jadikan kita lah, kerana kita agama ni berkembang, dia akan selamatkan kita. Maknanya nak sebut pada kita, Nabi ni dia fikir agama, dia tak fikir diri dia. Itu beza. Sebab tu Nabi Muhammad dia lebih pada Nabi yang lain. Nabi lain waktu dia stres, dia dah fikir diri dia. Ni bukan teruk Nabi lain. Nabi lain tu Nabi lah. Sebab tu Nabi Yunus dia stres dengan kaum dia belah, dia keluar pada kampung tu yang kena telan dengan ikan nun, sehingga Tuhan tegur dia, sehingga Tuhan suruh dia kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kamu kena sebut macam tu supaya kamu sedar diri, jangan cepat sangat putus asa, jangan cepat sangat nak marah. Tapi Nabi Muhammad dalam sirah menunjukkan pada kita ni dalam hidup ni macam tu lah. Bila mana bertembung situasi dalam hidup, tuan-tuan nak dahulukan mana? Dahulukan diri sendiri ataupun dahulukan agama kerajaan Tuhan dulu? Kalau dahulukan yang tu, Allah Ta'ala akan beri pada kita
keberkatan mengikuti sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi kahwin 4 tu ramai lah orang nak ikut. Okay. Cuma sunnah Nabi yang ni dia perlukan kepada lebih lagi. Lebih lagi penelitian. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri pada kita kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sebagai penyaksian mengikuti sunnah ni. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan sambung pada muka surat 410 tu balik. Untuk malam ni je. Saya tak nak sambung situ sebab saya rasa perbahasan dia agak rencam sikit dan dia perlukan persediaan yang lebih sikit. Kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.